Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Apa khabar para jemaah Masjid Qasim? Alhamdulillah, segala puji bagi Allah kerana dengan izinnya dapatlah sama-sama kita bersua kembali di dalam ruangan online ini sempena di dalam bulan Ramadan Al-Mubarak. Para jemaah sekalian, bagaimana kehidupan kita dalam bulan Ramadan ini dengan diuji dengan wabak penyakit ini. Semoga baik-baik sahaja dan semoga Allah SWT memberkati ibadah kita, memberikan keselamatan kepada kita, keluarga kita, keturunan kita, dan semoga Allah SWT mengangkat wabak ini dengan segera, insya-Allah. Para jemaah sekalian, saya ingin kongsikan satu kisah daripada Luqman Hakim, yang mana kita tahu kisahnya berkisah antara beliau dengan anaknya. Beliau mengatakan, "Wahai anakku, sesungguhnya bersabar dengan perkara yang dibenci itu merupakan sebahagian daripada bentuk kebaikan yang ada pada rasa yakin. Dan sesungguhnya setiap amalan itu sebenarnya mempunyai kesempurnaan serta matlamat. Dan kesempurnaan ibadah itu ialah sifat wara' dan rasa yakin." Asar ini para jemaah sekalian menginspirasikan kita untuk sentiasa bersabar dalam mencapai darjat orang yang yakin. Di antara anak kunci rahsia yang mampu menerbitkan rasa yakin dalam diri ialah sabar. Ia sentiasa menjadi dinding yang menyelamatkan seseorang hamba daripada kebinasaan. Tanpa sabar, seorang hamba tidak mampu sampai kepada darjat yakin. Seringkali kita dengar para asatizah apabila diajukan soalan berkaitan satu masalah, pertama sekali dia akan cakap sabar. Sabar dan sabar. Kan? Ada sebahagian daripada kita gagal memahami konsep sabar. Sabar ini dia membawa kepada dua apa yang dipanggil sebagai dua jawapan ataupun dua hasil daripada situ. Pertama, apabila seseorang itu ditimpakan musibah dan beliau bersabar, okey, sesungguhnya ia cuba untuk bawa dirinya daripada sikap tidak yakin kepada keyakinan. Kan, darjat keyakinan dia nak naik dekat situ. Kedua, apabila manusia itu apabila mula dengan sabar, dia akan henti seketika dan melihat kembali seluruhnya, maka keputusan yang dilakukan lebih bersikap rasional daripada emosional. Jadi contoh kita letakkan apabila kita diuji dalam hal-hal sedemikian rupa hari ini, kan ada sebahagian kita dipotong gaji, ada sebahagian kita diberhentikan kerja, kan ketiadaan kerja kerana wabak ini. Apabila dia bersabar, dia duduk diam seketika, dia lihat, okey, sekarang ni gaji dia dipotong, jadi bagaimana untuk dia dapatkan bakinya. Dia fikir dulu, kan, kemudian dia kata, mungkin ada sebahagian bantuan-bantuan kerana pemerintah, kan, ataupun mungkin dia boleh buat kerja-kerja sambilan. Tapi apabila mendapat berita dan terus dia memberikan satu reaksi, kemungkinan reaksi itu bakal memberikan kebinasaan pada dirinya. Contoh, apabila dapat tahu, kan, sebahagian daripada mereka ini dipotong gaji, terus dia mengamuk, kan, kenapa kena macam gini, kenapa, akhirnya bawa kepada kebinasaan, mungkin diberhentikan kerja dan sebagainya. Seperti mana ada sebahagian jemaah kita ada menerima beberapa klip video berkenaan tentang orang bergaduh di tempat makan hanya kerana tidak sabar menunggu makanan tu. Kita pasti makanan tu akan siap, cuma sama ada cepat ataupun lambat saja dalam keadaan. Dan kita pun perlu faham bahawa mereka di sebalik yang menyediakan makanan itu juga tertekan. Jadi sana tertekan, kita tertekan, dan kita tidak membawa kepada kebaikan, akhirnya bawa kepada kebinasaan. Sebahagian daripada mereka ditahan oleh pihak berkuasa, sebahagian daripada mereka didenda, ada sebahagian daripada mereka dibuang kerja hanya kerana tindakan yang tidak rasional, kan, membawa kepada kebinasaan. Sebab tadi disebutkan tentang kebinasaan tadi. Maka perlu untuk kita bersabar dalam segala ujian. Kita fikirkan, kan, apabila orang menceritakan kepada kita, ada sebahagian kita yang berniaga di rumah, tiba-tiba ada orang yang tak tahu daripada mana tiba-tiba ceritakan bahawa perniagaan di rumah ni dilarang dan sebagainya. Kita jangan react,
Pertama kita sabar, kita tenang dulu, kita lihat jadi apa sebenarnya jalan keluar dia. Maka kita baca-baca balik semula dan kita akan dapat keputusannya. Kerana apa? Orang yang yakin ni kan adanya hari pertemuan dengan Tuhan pasti mampu bersabar dengan pantang larang yang ditetapkan oleh Tuhannya di dunia yang bersifat sementara ini demi memastikan keselamatannya di negeri abadi. Ya para jemaah sekalian, dalam apa pesanan Luqman ini kepada anaknya kan, orang yang yakin ni adanya hari kiamat kan pasti mampu bersabar dengan pantang larang yang ditetapkan oleh Tuhannya. Apakah pantang larang yang ditetapkan oleh Tuhan? Pantang larang yang ditetapkan oleh Tuhan saya agak mudah, tapi mudah disebut tapi susah untuk dilakukan kan. Pantang larangnya dua saja. Buat apa yang disuruh, tinggalkan apa yang dilarang. Betul tak? Kan Allah Ta'ala suruh satu perkara kita buat, Allah Ta'ala larang kita jangan buat. Tapi susah untuk nak diadakan perkara tersebut. Kerana apa? Ujian yang diterima kepada kita. Demi memastikan keselamatannya di negeri abadi. Kita ambil contoh hari ini. Kan, apakah pantang larang kita pada wabak ni? Kan, nak keluar rumah tak boleh, pergi sesuatu tempat sahaja. Okay? Nak kena pakai pelitup muka. Ini pantang larang dia. Kan? Pantang larang ini, kalau kita gagal untuk patuhi, kan, gagal untuk kita laksanakan, adakah kita ini mampu untuk meneruskan pantang larang yang diaturkan oleh Allah untuk bertemu di negeri abadi nanti? Sebab pantang larang ni pendek para jemaah. Kan kalau kita nak cakap hari ni disediakan sebagai circuit breaker ni, kan sampai bila? Sampai 1 Jun saja. Kan? Mungkin dia bertambah, mungkin dia berkurang. Okay, tapi bermaksud dia tempoh dia dalam tak sampailah 100 tahun, tak sampailah 10 tahun, kan? Mungkin tak sampai setahun pun insya-Allah. Tapi kita jumpa pada Allah Ta'ala ni lagi panjang lagi. Sebahagian daripada kita diizinkan untuk hidup 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun, 90 tahun, 100 tahun. Jadi pantang larang ni panjang. Pantang larang yang pendek ini kita gagal untuk kita ikuti taat, bagaimana kita nak ikut pantang larang yang agak panjang. Dan kedua-duanya ada hasil dia. Hasil pantang larang circuit breaker ni dia mempunyai hasil yang tersendiri, dan pantang larang yang Allah Ta'ala berikan ini pun dia ada hasil yang tersendiri. Jadi kedua-dua pantang larang ini membawa kepada kebaikan. Kan, tapi manusia susah nak ikut. Betul tak? Maka inilah merupakan ujian yang kita hadapi. Ujian dunia nak kena pakai pelitup muka bila keluar daripada rumah. Pasal apa kita tak nak sebar penyakit. Begitu juga dalam agama. Kan, dia tak suruh pakai pelitup muka, tapi jangan sebar fitnah. Itu di antara perkara yang sangat ditekankan. Okay? Sesungguhnya para jemaah, nafsu ni sangat membencikan perkara yang sebenarnya baik untuk diri manusia itu sendiri. Betul? Kan, sekarang ni kita kena duduk rumah ni sebenarnya bawa kepada kebaikan, tapi orang tak tahan. Sebab apa? Tu nafsu. Nafsu ni berada dalam diri. Nafsu ini sebenarnya dalam perkataan nafsu ini datang daripada nafs. Nafsu diri sendiri. Okay. Malah nafsu itu sangat mengajak manusia melakukan perkara keji dan juga perkara mungkar. Namun apabila seorang hamba mencapai tahap keimanan yang sebenar sehingga mampu mengawal nafsunya, maka apa akan terjadi pada beliau saudara? Pasti mampu melakukan ketaatan dan meninggalkan kemaksiatan. Ketahuilah para jemaah bahawa kesempurnaan pengabdian seorang hamba itu terletak pada keyakinan yang hakiki kepada Tuhan dan kemampuannya untuk meninggalkan perkara yang asalnya harus untuk dilakukan, namun perkara itu ditinggalkan demi memelihara agamanya. Itulah yang disebutkan sebagai wara'. Maka hari ini kita lihat, kita ambil contoh dengan ujian hari ini, kan sangat bertepatan dengan pesanan Luqman kepada anaknya ini. Apa kita maksudkan kat sini ialah keyakinan kita terhadap wabak ni. Kita yakin tak dengan kita tinggal di rumah, duduk diam di rumah, tidak keluar banyak, kan mampu membendung wabak penyakit COVID-19 ni? Kita yakin tak pertama? Ada di antara kita tak yakin. Ada sebahagian daripada kita cakap kalau nak kena, dia kena juga. Daripada situ dia menunjukkan keyakinan seseorang. Kalau hal dunia yang nampak ni, yang kita nampak seluruh hari-hari berita, berapa orang kena penyakit, berapa kes ada, berapa orang yang meninggal dunia, nampak secara visual, kan, itu pun ada lagi yang tidak yakin. Maka apakah ada keyakinan dalam diri seseorang apabila dia tidak dapat nampak syurga, dia tak nampak neraka, belum nampak lagi mahsyar, belum nampak lagi segala macam yang akan berlaku di negeri abadi? Ini merupakan satu ujian kepada kita, istilahnya ujian visual. Kalau benda ini kita tak nampak penyakit, kita tak nampak penyakit hari ini, tapi
kita yakin tak bahawa penyakit ini boleh membawa kepada kemudaratan? Penyakit ini telah membawa kebinasaan kepada 2.5 juta mereka yang dijangkiti. Bermaksud kebinasaan mereka tak, kerana situ stigma, kemudian kena duduk kat rumah, tak boleh keluar, pergerakan terbatas dan sebagainya. Okey, kita yakin tak bahawa penyakit ini kan telah merencatkan pertumbuhan dunia dan pergerakan kita. Kita yakin, kita tengok sebagian data dan sebagainya. Maka inilah satu misal, kan, satu misal yang boleh kita kata inilah satu perkara yang mana Allah SWT menyebutkan apabila manusia itu mempunyai keyakinan tentang ketaatan, maka daripada situ dia boleh meninggalkan perkara yang asalnya harus. Okey, harus tak untuk kita keluar, kan, harus untuk kita makan makanan yang kita suka, kan, tetapi kerana adanya penyakit-penyakit sebegini, sebahagian kedai-kedai rantaian makanan ini terpaksa ditutup, kan. Tak salah sebenarnya untuk makan, tapi ditutup kerana demi menjaga kemaslahatan yang lebih besar, kan. Maka itulah kehidupan agama. Sebahagiannya harus untuk kita lakukan, tetapi kita mengurangkannya. Lebih-lebih lagi dalam keadaan bulan Ramadan ini, saya ada sebahagian kuliah saya ataupun kelas saya tanya lagi, kan, ketika dalam bulan Ramadan ini, sekarang ini dalam keadaan kita pergerakan terbatas, kan, bagaimanakah hidangan jamuan di atas meja ketika berbuka? Adakah sama seperti dahulu, tak cukup tempat? Kan, masih sama lagi para jemaah, kan, masih sama lagi. Sebab apa? Nafsu, kan, rasa tak indah kalau setakat ada dekat atas meja tu makan ala kadar saja. Buka ni begitu tak makan satu hari dan sebagainya. Ada masih lagi merasakan perkara sedemikian. Maka daripada sini ia menguji keyakinan kita tentang ketaatan di situ. Para jemaah sekalian, saya ingin kongsikan satu doa, yang mana doa ini sangat-sangat bagus apabila kita dapat menghayati daripada isi intipatinya. Kan, masih lagi dalam kita bahaskan tentang keyakinan seseorang hamba itu. Okey, doa ini dititipkan kepada kita daripada Yunus bin Halbas. Okey, mendapat riwayat daripada Abdul Rahman bin Yahya mengatakan bahawa beliau berdoa. Apa doa dia? Allahumma inni as'aluka hazman fil lin wa quwwatan fi din wa imanan fi yaqin wa nashatan fi huda wa birran fi istiqamah wa kasban min halal. Ada 6 perkara para jemaah. Pertama, Allahumma inni as'aluka hazman fil lin, wa quwwatan fid din wa imanan fi yaqin wa nashatan fi hudan wa birran fi istiqamah wa kasban min halal. Apa maksudnya? Ya Allah, sesungguhnya kami memohon kepadamu agar dikurniakan pada kami tekad dalam ketenangan, kekuatan dalam beragama, keimanan dalam keyakinan, kecerdasan dalam hidayah, kebaikan dalam istiqamah, dan usaha daripada sumber yang halal. Jadi apa cerita daripada balik ini? Kan, asar ini menginspirasikan kita untuk berdoa dengan satu doa yang mampu menjadi penyebab kepada pelbagai bentuk kebaikan yang lain. Maksudnya apa? Yang pertama tadi, doa tadi, kan, mintalah kepada Allah agar dikurniakan tekad semasa dalam ketenangan. Kerana apa? Kerana tekad yang sebegitu akan kekal terpahat dalam jiwa untuk tempoh yang lama. Berbeza tekad kita apabila dalam keadaan kesusahan. Kita dalam susah ni, kita akan janjikan bermacam-macam. Kan, kita ni tak ada duit, kemudian kita nak pinjam duit yang susah ni. Kan, kita sangat-sangat susah, kemudian kita pinjam duit. Apa janji dia? Janji dia berbagai, kan, langit dan bumi diberikan. Lautan api pun diberikan. Sebab apa? Dalam keadaan terdesak. Dia tekad untuk dapatkan perkara tersebut. Tapi kalau katakan dalam keadaan tenang, kan, ada tak orang nak bertekad? Jarang orang lakukan. Maka sepatutnya dalam keadaan tenang, orang itu bertekad supaya, kan, dia berikan tekad dalam ketenangan. Sebab apa? Kadang-kala kita ni dianugerahkan tekad, namun kita mensia-siakannya hingga akhirnya kita menjadi lemah semangat. Tekad tu ada kadang-kala, tapi kita sia-siakannya. Kan, anda banyak berbagai tekad. Antara tekad yang paling mudah kita lihat hari ini ialah 3 yang saya sebutkan sebelum ni. Yang pertama, kan, puasa penuh di dalam bulan Ramadan. Dalam keadaan ujian sekarang ni, tak ada isu pun keluar penat lah, bekerja lah dan sebagainya. Tak ada. Semua ada kat rumah kebanyakannya. Kan, kedua apa? Kan, penuh
kedatangan ataupun kehadiran solat tarawih. Kalau mungkin sebelum ni solat tarawih tersangkut disebabkan beberapa urusan, kan, tak dapat pergi masjid, kemudian ada kerja gitu, kerja gini. Sekarang ni semua rumah adalah masjid. Jadi penuh, kan? Selama bulan Ramadan ini. Yang ketiga, diletakkan tekad supaya dia boleh hafal surah ataupun hafal Quran. Kan? Paling sikit satu hari satu ayat. Paling banyak terpulang. Ada sebahagian ada letakkan 5 ayat satu hari, ada letakkan 10 ayat satu hari. Tak kisah, ada nak tekad untuk baca Quran satu hari 1 juz, satu hari 2 juz, tapi kena ada tekad, kan, dalam keadaan ketenangan. Inilah ketenangan yang kita dapat. Sebahagian daripada kita mungkin sebelum ni berdoa, ya Allah, aku tak cukup masa di dalam bulan Ramadan ini, aku tidak dapat beribadah kepadamu. Allah Ta'ala makbulkan pada tahun ni para jemaah sekalian. Jadi gunakanlah sebanyak mungkin. Ada sebelum saya sibuk ustaz, berada dekat masjid, saya ni volunteer dekat masjid, kan, bantu gini bantu gitu, tak ada masa ustaz nak buat ibadah sendiri ni. Nah, inilah masanya Allah Ta'ala berikan. Tak ada masjid pun yang buka, setiap rumah adalah masjid. Bagaimana kamu mengimarahkannya? Maka inilah, kan, yang disebutkan sebagai tekad itu. Oleh itu, tekad pada perkara yang sedikit tetapi konsisten lebih utama berbanding tekad yang pada perkara yang banyak namun cepat berputus asa kerana tewas dengan ujian. Satu hari satu ayat susah ustaz, sikit sangat lah ustaz. Lebih baik ada daripada langsung tak ada, daripada cakap satu hari 10 ayat tapi langsung tak dibuat. Okey, yang penting dalam keadaan konsisten di situ. Apakah doa yang kedua para jemaah? Doa yang kedua para jemaah ialah mintalah pada Allah agar dikurniakan kekuatan dalam menjunjung perintah agama. Kan, kerana apa? Kita menyebutkan dekat situ, kan, kekuatan dalam beragama ni, hal ni kerana dunia merupakan tempat bercucuk tanam melalui pengabdian kepada Tuhan dan berkhidmat kepada agama. Tiada istilah qanaah dalam ibadah. Berusahalah untuk melakukan ibadah sebaik mungkin kerana kita tidak tahu, mungkin itu merupakan ibadah terakhir yang sempat kita lakukan di dunia ini. Kan? Apa maksud qanaah para jemaah? Qanaah bermaksud bersikap puas dengan apa yang ada. Betul. Islam mengajar kita sentiasa bersikap qanaah dalam kehidupan, puas dengan apa yang ada. Kan, bermaksud kita seringkali bersyukur setiap kali apa yang diberikan kepada kita. Tapi bukan bab ibadah. Ibadah kita perlu lebih daripada situ. Kan, mungkin sebelum ni kita tekad, tadi kita cakap kita tekad untuk solat tarawih penuh. Kan, kita berjaya buat solat tarawih penuh. Alhamdulillah, puaslah dalam kehidupan hari ini. Kan, jangan. Sepatutnya lebih daripada situ. Kan, alhamdulillah sepanjang bulan Ramadan saya dapat baca Quran, saya dapat puasa penuh, tarawih penuh, lengkap, penuh, full. Baca Quran penuh semua, khatam satu Quran. Alhamdulillah, selesai lah. Kan? Okey, bila nak buat lagi? Tunggu Ramadan depan. Tak. Qanaah dalam ibadah bermaksud bulan seterusnya dia buat lagi sama. Bulan seterusnya dia buat lagi sama. Contoh sebagian ada daripada kita mengatakan bahawa, kan, Allah Ta'ala berikan kita ujian, kita kena duduk dekat rumah sampai 1 Jun. Kan, bermaksud tak ada alasan di antara kita ni untuk nak puasa 6. Kan, Ustaz, Ramadan belum habis cerita puasa 6. Kita plan cepat sikit. Kan, habis Ramadan, kan, hari raya pertama, okey, diberikan izin untuk makan, kan. Raya kedua terus dia puasa 6. Pasal tak boleh keluar. Kan, habis puasa 6, Allah Ta'ala angkat sikit mereka ni, dah bolehlah pergi beraya. Jangan takut para jemaah, jangan risau-risau. Ada sebagian kita ni risau macam mana nak raya, kan. Ingat, kan, orang kita ni, orang-orang Melayu di Singapura ni raya sebulan. Jangan risau. Kan, dia tahulah macam mana nak buat. Silap-silap dia alihkan bulan Syawal tu. Kan, dia panjangkan lagi sampai Zulkaidah dia masih beraya. Betul. Kan, jangan risau dalam hal ini. Kan, yang penting ialah, yang kena risau ialah bab ibadah. Kita kena lebih dalam bab ibadah. Kan, dalam bulan Ramadan kita baca Quran, luar Ramadan kita juga teruskan dengan baca Quran. Tidak ada istilah puas dalam ibadah. Yang ketiga, mintalah kepada Allah agar dikurniakan keimanan dalam keyakinan. Ini seringkali orang tanya. Jadi persoalannya, Ustaz, adakah terdapat perbezaan antara yakin dengan iman? Jawapannya mestilah ya. Sebab apa? Kan, sebab yakin bersifat umum, sedangkan iman pula bersifat khusus. Iman ini lebih kepada bab dalam diri. Kan, keyakinan tu kita percaya. Tapi bila keimanan tu dibawa kepada dalam diri, kita yakin tak dengan Allah Ta'ala meletakkan pantang larang kepada kita, kan, maka kita mendapat ganjaran syurga. Kita beriman tak? Kita beriman kepadanya.
dengan qada dan qadar yang Allah Taala tentukan, ganjaran yang Allah Taala tentukan. Kan? Kita yakin tak dengan kita duduk di rumah, penyakit wabak ini boleh dihentikan? Kita yakin. Kita beriman tak kepadanya? Kita tak perlu beriman dalam hal tu. Betul tak? Kita yakin bahawa dengan cara gini maka dia boleh mengekang penularan wabak tersebut. Tapi tak perlulah beriman. Siapa yang melanggar tu maka dia tidak beriman. Tak. Sebab apa dia cakap yakin dan keimanan itu dua yang bidang yang berbeza. Ramai manusia yakin bahawa Tuhan itu wujud. Namun belum tentu lagi mereka mengimani Tuhan yang wujud itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh itu mintalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar dia mengurniakan kepada kita rasa yakin, kerana yakin merupakan anugerah tersedikit yang disebarkan kepada manusia. Dan mintalah juga kepadanya agar diberikan keimanan, kerana ianya hanya dengan iman saja manusia akan selamat di dunia dan juga di akhirat kelak insya-Allah. Yang keempat para jemaah, mintalah kepada Allah agar dikurniakan kecerdasan minda dalam perkara kebaikan dan ketakwaan, bukan kecerdasan minda dalam melakukan kemungkaran dan kemaksiatan. Kita lihat hari ini kan Allah Taala berikan kita kurniaan kecerdasan minda dalam melakukan kebaikan. Ada di antara kita terasa sayu bila dia tak dapat bertarawih di masjid. Bukan satu dua orang, semua orang rasa sayu tak dapat pergi ke masjid, di Masjid Kasim khususnya, berimamkan dengan Imam Nawawi sebagai contoh. Kan? Allah SWT berikan akal kita kecerdasan minda untuk berfikir. Kan? Mungkin aku tidak dapat pergi ke masjid, tapi sebenarnya aku boleh jadikan rumah aku sebagai masjid untuk melakukan ibadah. Kan, aku boleh cahayakan, kalau istilahnya dulu kan, kalau istilah kita letakkan siapa yang beribadah, siapa yang bersolat tarawih ni ada cahaya lampu yang keluar. Kalau istilahnya kalau dulu kita tengok dekat satelit ni kan, bulan Ramadan satu tempat je cahaya penuh kan, bermaksud bila orang zoom in, oh itulah masjid kan, mana masjid semua bercahaya penuh. Sebab apa? Orang pergi untuk mendirikan solat tarawih. Hari ini apabila kita zoom, contoh kalau ada benda tu kita zoomkan, kita tengok seluruh tempat bercahaya. Sebab bila kita zoom in semua, rupa-rupanya semua tempat, semua rumah tak kira ada melakukan solat tarawih. Lebih-lebih lagi rumah HDB ni kan, mungkin sebelah-sebelah tu merupakan masyarakat yang melakukan solat tarawih. Kan, satu rumah sebutkan fadlam minallah wa ni'mah, rumah sebelah nyaut wa maghfiratan wa rahmah, tingkat atas nyaut ya tawwab ya wasi'al maghfirah. Kan, tingkat atas lagi jerit lagi ya arhamar rahimin. Masya-Allah. Hebat tak? Kan? Malam raya satu blok bertakbir. Ganti-ganti. Kalau dekat masjid tu kita ganti-ganti orang kan. Dekat rumah ni ganti-ganti rumah. Pergi satu rumah, lepas satu rumah takbir, satu rumah takbir. Sampai tengah malam tak habis rasa ni. Bermaksud syiar itu bergerak. Nampak kecerdasan minda. Sebahagian daripada kita tak biasa dengan teknologi. Ustaz, saya ni pakai handphone pun tahu pasal anak call dan sebagainya. Terjadinya musibah sebegini. Macam mana saya nak belajar ngaji? Alhamdulillah hari ini saya bertanya pada sebahagian daripada asatiza yang mengajar ngaji. Kan dulunya dia boleh mengajar ngaji dalam sekitar 5-10 orang. Kan sekarang boleh ajar 30 orang. Sebab apa? Menggunakan platform yang ada. Nenek umur 70 tahun. Macam inilah pakai handphone macam gini. Pegang handphone macam ni, tengok ustaz baca, dia dengar. Kan, baca. Lepas tu dia tak tahu asalnya, minta tolong cucu. Ni macam mana nak buat. Cucu tengok dia. Nenek terror lah. Kan, pakai teknologi macam gini. Dia pun cakap, cucu pun cakap, nenek, kan, Alung pun actually pakai macam gini tau. Dekat sekolah kena belajar macam gini. Ni nenek tengah belajar Quran ni, bagus. Engkau pun boleh pakai juga. Cucu dia pula pakai lagi satu device, duduk kat satu tempat, pegang handphone, letakkan mic, dengar. Mak masuk bilik. Apa budak-budak dia buat? Rupa-rupanya dia tengah pegang handphone, pakai benda ni. Tengok tengah apa? Tengah baca Quran. Masya-Allah. Kan, inilah yang disebutkan kecerdasan dalam minda melakukan kebaikan. Ada sebahagian daripada kita rasakan, Ustaz, saya biasa tolong dekat masjid, tapi sekarang ni tak dapat tolong dekat masjid. Tapi Allah Ta'ala beri saya peluang. Saya dapat tolong jiran-jiran saya. Rupa-rupanya sepanjang 30 tahun saya tinggal dekat rumah ni Ustaz, kat HDB ni, kan saya tak tahu pun ada jiran yang susah sebenarnya.
Nampak kecerdasan minda. Jadi kita minta daripada Allah SWT kecerdasan minda melakukan kebaikan. Bukan kecerdasan minda melakukan kemaksiatan dan kemungkaran. Ada orang manipulasi sistem yang bawa kepada penipuan dan sebagainya. Itu bukan. Kita tak nak yang sebegitu. Kan ada orang yang tak perlukan bantuan tapi dia ubah-ubah sikit maka dia dapat bantuan. Bukan itu yang kita nak. Yang kita nak ialah kecerdasan ke arah kebaikan dan juga ketakwaan. Yang kelima, mintalah kepada Allah SWT agar dikurniakan kebaikan dalam istiqamah. Istiqamah itu merupakan perkara yang sangat-sangat berat para jemaah. Istiqamah ni apa? Kan tetap dengan melakukan perkara tersebut. Apabila Allah SWT menurunkan ayat tentang istiqamah ini kan supaya Nabi SAW beristiqamah, tumbuh sebenarnya uban di kepala baginda sallallahu alaihi wasallam, menandakan beratnya perintah beristiqamah itu. Orang tumbuh uban ni sebenarnya banyak fikiran. Jadi bila turun tu tumbuh uban di kepala baginda. Sebab apa? Berat sebenarnya bab istiqamah ni. Oleh itu mintalah kepada Allah agar diberikan kekuatan untuk beristiqamah dalam melakukan kebaikan dan meninggalkan kemungkaran. Istiqamah itu merupakan sesuatu yang cukup baik. Namun apabila kita minta kebaikan dalam istiqamah, maka seakan-akan kita minta kepada Allah agar dikurniakan kepada kita kebaikan dalam perkara yang baik. Kan kita minta istiqamah tu merupakan perkara baik, tapi kita mohon Allah Taala tetapkan kita, maka dua kebaikan kita mohon di situ. Yang keenam, yang terakhirlah, mintalah kepada Allah SWT agar dikurniakan kemampuan untuk berusaha mencari rezeki yang halal, kerana makanan yang halal kan bukan saja antara penyebab doa kita dimakbulkan, malah ia menjadi penyebab terselamatnya daripada menjadi bahan api neraka. Kan berusaha mencari rezeki yang halal ni berbagai. Kan ada sebahagian menakrifkan bahawa rezeki yang halal ni boleh jadi dia bukan mencuri, boleh jadi dia dapatkan bukan dengan cara menipu, kan dia melakukan dengan amanah, tidak curi tulang. Itu juga sebahagiannya. Tapi kita berdoa semoga Allah Taala kurniakan kemampuan untuk berusaha mencari rezeki yang halal. Semoga Allah SWT melindungi kita insya-Allah. Para jemaah, pada minggu-minggu yang lalu saya telah pun kongsikan pada para jemaah tentang tips untuk menghafal Al-Quran. Kan terdapat banyak tips, saya dah kongsikan 9 tips. Maka hari ini saya akan kongsikan 4 lagi. Boleh para jemaah 4 lagi supaya tak terlalu beban banyak sangat. Okey, yang ke-10 apa dia? Saya dapatkan daripada Ustaz Fadli Azman, merupakan graduan daripada UC Yarmouk di Jordan. Okey, maka dia buatkan catatan dalam masa 4 bulan alhamdulillah beliau berjaya menghafal Al-Quran. Jadi sebagai panduan, sebagai dorongan kepada kita. Maka yang ke-10 ialah apa yang disebutkan sebagai merancanglah. Apa maksudnya? Secara asasnya kan beliau menghafal lebih kurang 4 sehingga 6 halaman setiap hari. Untuk menghafal satu halaman, beliau mengambil lebih kurang 30 minit bergantung kepada tahap kesukaran halaman tersebut. Ada halaman yang mengambil masa 20 minit saja untuk dihafal. Satu halaman tu 20 minit je boleh hafal. Ada sebahagian boleh jadi 30 minit melihat kepada kesukaran ayat tersebut. Maka alhamdulillah beliau mendapatkan kemudahan daripada Allah SWT. Allah SWT mempermudahkannya. Manakala bagi halaman yang lebih susah, dia mengambil masa lebih kurang 45 minit untuk menghafalnya. Jadi merancang berapa. Okey. Jadi yang ke-11 adalah masa yang terbaik. Masa terbaik untuk menghafal Al-Quran ialah selepas subuh ataupun fajar. Ketika itu minda masih segar, ketenangan fajar akan masuki minda kita. Kan beliau menceritakan, ustaz beliau selalu menasihatkan supaya lebih produktif kan pada waktu pagi. Maka sekarang bulan Ramadan ni, lepas sahur kan, lepas solat subuh, hafal Quran. Jangan tidur. Lepas tu hafal Quran. Insya-Allah Allah Taala mempermudahkan dia. Selain itu ialah selepas solat kan, adalah masa yang sesuai untuk menghafal Quran selain daripada antara waktu maghrib dan juga waktu isyak. Waktu maghrib, waktu isyak ni pendek. Jadi ambil masa pendek tu untuk hafal Quran. Tapi kita tahu sekarang ni dalam keadaan bulan Ramadan, antara maghrib isyak tu kebanyakannya kita iftar, kita berbuka puasa. Jadi mungkin tak cukup masa untuk hafal Quran. Tapi kita ada masa-masa lain lagi. Kan selepas sahur, selepas solat subuh, kan kebanyakan daripada kita tidak keluar pergi bekerja di rumah. Maka ambillah peluang ini. Yang ke-12 ialah jadilah produktif. Bacalah Quran dalam perjalanan ke sekolah ataupun ke tempat kerja. Itu bagi pandangan beliau. Maksudnya produktif, lakukanlah pada bila-bila masa. Kan pagi kita baca kan. Kita boleh buat sebenarnya produktif macam mana? Kita boleh buat setiap 1 jam tu
kan. Contohnya masuk pukul 8 pagi. 8 pagi ambil 10 minit. Pukul 9 ambil 10 minit. Pukul 10 ambil 10 minit. Setiap jam tu ambil 10 minit sebenarnya. Itu juga dikira sebagai produktif. Baca. Kalau belum hafal lagi kan, baca. Ambil 10 minit, masuk 10 minit, 10 minit, 10 minit. Maka dapat dikumpulkan. Bagi pandangan beliau waktu tu, beliau masih dalam belajar, dalam perjalanan ke tempat mana-mana pun, ada dalam masa tu, maka dia baca. Jadi cakap dia lebih suka untuk menjadi penumpang daripada pemandu. Jadi passenger better daripada driver. Pasal apa? Jadi passenger ni kan dia boleh buka Quran. Hari ini teknologi banyak kan, seluruh daripada kita ni, masyarakat kita yang ada handphone tak? Ada handphone. Dalam handphone ada Quran tak? Install, baca dekat dalam. Daripada situ agak mudah. Kerana apa? Yang ke-13 tu berkaitan, iaitu bawalah mushaf anda ke mana jua anda pergi. Dulu saya pernah ceritakan yang mushaf saya yang kecil tu kan. Saya bawa mana-mana kecil tu pasal senang nak letak kat kucing. Hari ini dengan teknologi, mushaf ada di dalam handphone. Jadi itu merupakan perkara yang mudah. Dan yang terakhir ialah jagalah mata kita. Jaga mata ni macam mana ustaz? Cerita dia macam mana? Kita lihat dekat sini. Dari memandang atau melihat aurat berlainan jantina telinga anda, daripada mendengar perkara-perkara yang tak berfaedah, gosip-gosip ni kan, mulut anda daripada berkata belakang, mengumpat, dan dari segala perbuatan yang dilarang. Okey. Pesan Imam Syafi'i kan, di dalam puisinya kan, dia mengatakan, aku mengadu kepada waqi' kan, iaitu Imam Syafi'i mengenai ingatanku yang lemah. Maka dia menasihatiku untuk meninggalkan dosa, dan dia memberitahuku bahawa ilmu adalah cahaya, dan cahaya Allah tidak akan sampai pada pendosa. Jadi kalau kita nak hafalkan ingatan yang kuat, ialah kita kena tinggalkan dosa. Dosa dalam keadaan berbagai, macam tadi sebutkan, dosa mata, dosa telinga, dan juga dosa mulut. Kerana apa? Ilmu adalah cahaya. Cahaya tidak boleh bergelumang sekali dengan dosa. Dia tak masuk dalam kedua-duanya. Jadi perlu tinggalkannya untuk dapatkan masuk cahaya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita kekuatan ingatan untuk menghafal. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita kekuatan untuk beristiqamah di dalam amal ibadah kita ini, insya-Allah. Insya-Allah para jemaah, kita jumpa lagi pada edisi akan datang dalam bulan Ramadan, supaya kita yakin bahawa ibadah kita ini Allah SWT akan menerimanya. Yakin Allah senantiasa bersama dengan kita dalam keadaan susah, senang, sakit, sihat dan sebagainya, insya-Allah. Kan, marilah sama-sama kita berdoa semoga Allah SWT mengangkat wabak ini dengan segera, kan, menghilangkannya dengan segera, memberikan keselamatan kepada ahli keluarga kita, insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma aqsim lana min khasyyatika ma yahulu bainana wa baina ma'asik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ibad dunya, wa mat'ina bi asma'ina wa absarina ma ahyaytana واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. Ya Allah, berikanlah kepada kami rasa takut terhadap-Mu yang boleh menjadi penghalang di antara kami dengan maksiat kepada-Mu, ya Allah. Dan berikanlah kami ketaatan kepada-Mu yang menyampaikan kami ke syurga-Mu melaluinya. Dan berikanlah pada kami keyakinan yang mudahkan kami mengharungi segala ujian di dunia. Dan berikanlah manfaat pada kami melalui pendengaran dan penglihatan kami selagi mana Engkau hidupkan kami. Dan jadikanlah ia kekal bersama kami. Dan Engkau berikanlah balasan kepada sesiapa yang menzalimi kami. Dan bantulah kami menentang golongan yang memusuhi kami. Dan janganlah Engkau timpakan musibah ke atas agama kami. Dan janganlah Engkau jadikan dunia ini sebagai suatu kebimbangan yang paling besar bagi kami. Dan janganlah pula ia menjadi semata-mata keseluruhan pengetahuan kami. Dan janganlah Engkau biarkan kami dikuasai oleh orang yang tidak mengasihi kami. Allahumma ya fariqal furqan wa munzilal Quran bil hikmati wal bayan, barikillahumma lana fi syahri Ramadan, barikillahumma lana fi syahri Ramadan, barikillahumma lana fi syahri Ramadan. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih para jemaah. Insya-Allah kita akan bertemu lagi pada minggu seterusnya. Selamat
berpuasa, selamat menjalani ibadah. Stay at home, fokus ibadah insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.